Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Geografi STPM semester 2, bahagian B. Tema 3, Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar bagi topik 1, Sektor-Sektor Ekonomi. Bersama saya, Cikgu Ovelyn Matanluk dari SMK Sikwati Kudat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ialah mengenal pasti 3 sektor ekonomi. Yang kedua, menghuraikan 6 ciri utama sektor ekonomi. Objektif ketiga, menghuraikan 8 kepentingan atau sumbangan sektor ekonomi kepada ekonomi negara. Dan objektif yang terakhir ialah menjelaskan 7 masalah yang dihadapi oleh sektor ekonomi. Bahagian pertama, kita akan belajar sektor-sektor ekonomi. Terdapat 3 sektor ekonomi secara umum, iaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tertier. Sektor primer adalah sektor ekonomi asas yang bergantung sepenuhnya kepada sumber alam untuk menghasilkan barang separa siap dan siap. Sektor sekunder pula adalah sektor ekonomi yang bergantung kepada barang separa siap atau siap daripada sektor ekonomi primer. Dan sektor ekonomi yang terakhir, iaitu sektor tertier, adalah sektor ekonomi yang berasaskan perkhidmatan. Seterusnya, kita akan mengenali lebih mendalam sektor ekonomi primer. Sektor ekonomi primer terdiri daripada 5 sektor utama, iaitu sektor pertanian, yang terdiri daripada pertanian pindah, pertanian sara diri, pertanian kebun kecil, pertanian ladang, ataupun pertanian kontan. Sektor kedua ialah sektor penternakan. Sektor ketiga ialah sektor perlombongan. Sektor keempat ialah sektor pembalakan. Dan sektor yang terakhir ialah sektor perikanan. Sektor perikanan pula terdiri daripada perikanan pinggir pantai dan perikanan laut dalam. Seterusnya, kita akan belajar sektor ekonomi sekunder. Sektor ekonomi sekunder terdiri daripada industri primer atau industri pemprosesan dan industri sekunder, iaitu industri pembuatan. Industri primer adalah industri yang memproses bahan mentah daripada sektor pertanian, pembalakan, perikanan, dan perlombongan. Sektor sekunder atau sektor pembuatan pula terdiri daripada industri pembuatan berasaskan sumber alam dan industri pembuatan bukan berasaskan sumber alam. Sektor ekonomi tertier pula adalah sektor ekonomi yang terdiri daripada sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor penyimpanan, sektor perkhidmatan utility seperti elektrik, gas, dan air, sektor perdagangan borong, sektor peruncitan, sektor pelancongan, sektor hotel dan restoran, sektor perkhidmatan keuangan, sektor insurans dan bank, sektor hartanah, perkhidmatan perniagaan, dan sektor perkhidmatan kerajaan. Seterusnya, kita akan belajar ciri-ciri ekonomi. Terdapat 6 ciri ekonomi
yaitu yang pertama ialah merujuk kepada ciri taburan. Ciri taburan adalah merujuk kepada kawasan atau lokasi di mana kegiatan ekonomi dilaksanakan. Contohnya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan bandar. Ciri kedua ialah modal. Modal merujuk kepada modal tempatan ataupun modal daripada pelabur asing seperti daripada FDI. Ciri ketiga ekonomi ialah skala pengeluaran. Skala pengeluaran ini adalah merujuk kepada skala pengeluaran secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Ciri ekonomi yang keempat ialah buruh. Buruh adalah merujuk kepada kuantiti dan kualiti buruh atau jenis buruh, sama ada buruh tempatan atau buruh asing, atau juga merujuk kepada intensif buruh atau intensif jentera. Seterusnya kita akan belajar ciri ekonomi yang kelima, yaitu orientasi pengeluaran. Orientasi pengeluaran ini merujuk kepada orientasi satu-satu produk atau perkhidmatan dikeluarkan sama ada untuk kegunaan domestik atau untuk tujuan ekspor. Dan ciri ekonomi yang terakhir ialah teknologi. Ciri teknologi ini adalah merujuk kepada penggunaan teknologi secara konvensional atau penggunaan teknologi moden. Dan dalam ciri ekonomi teknologi ini juga dimasukkan research dan development. Seterusnya kita akan belajar kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan sosioekonomi negara. Sumbangan sektor ekonomi kepada sosioekonomi adalah merujuk kepada sektor ekonomi atau kepada sosial. Sumbangan sektor ekonomi yang pertama terhadap ekonomi ialah meningkatkan pendapatan negara. Contoh huraian ialah pendapatan ekspor negara akan bertambah menyebabkan peningkatan pendapatan negara. Sumbangan sektor ekonomi yang kedua adalah mewujudkan kesan pengganda. Contoh huraian ialah sektor industri seperti kilang membuat kereta mewujudkan kesan pengganda seperti mewujudkan restoran di kawasan kilang. Sumbangan yang ketiga ialah mewujudkan aktiviti hiliran atau mewujudkan industri hiliran. Contohnya, sektor perladangan kelapa sawit mewujudkan sektor industri memproses kelapa sawit. Sumbangan seterusnya ialah perluasan pasaran. Contoh huraian, perluasan pasaran sama ada dalam negara atau luar negara. Sumbangan sektor ekonomi yang keenam pula ialah menyediakan peluang pekerjaan. Sektor ekonomi menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk. Sumbangan yang ketujuh ialah meningkatkan kemudahan sosial. Contoh huraian, kemudahan kualiti dan kuantiti sekolah dan hospital meningkat dan bertambah. Seterusnya, sumbangan sektor ekonomi ialah meningkatkan kemudahan infrastruktur. Contoh huraian, sumbangan sektor ekonomi terhadap sosial ialah mewujudkan kemudahan jalan raya, elektrik, dan bekalan air. Dan sumbangan yang terakhir ialah meningkatkan pendapatan penduduk. Contoh huraian, sektor ekonomi menyediakan pelbagai peluang pekerjaan
Contohnya petani ataupun pekerja kilang kepada penduduk. Dan topik terakhir yang kita belajar pada hari ini ialah isu atau masalah atau cabaran sektor ekonomi di Malaysia. Jika lazimnya soalan berkaitan masalah ini juga menggunakan kata kunci isu ataupun cabaran. Jika soalan berkaitan dengan masalah atau isu atau cabaran yang dihadapi oleh sektor ekonomi di Malaysia, jadi pelajar bolehlah menggunakan fakta-fakta ini sebagai jawapan kamu. Masalah atau isu atau cabaran yang dihadapi oleh sektor ekonomi di Malaysia ialah, yang pertama ialah masalah kekurangan modal, kedua, masalah kekurangan buruh. Ketiga, masalah daya saing yang lemah. Keempat, masalah teknologi. Kelima, masalah pengurusan. Keenam, masalah kekurangan kemudahan infrastruktur. Dan terakhir ialah masalah fizikal, sama ada bentuk muka bumi, bencana alam dan sebagainya. Oleh itu, suka sekali lagi saya ingatkan kepada pelajar, jika soalan berkaitan masalah atau isu atau cabaran, kehendak jawapan adalah lebih kurang sama dengan yang cikgu ajar tadi. Itu sahaja topik pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.